رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن ربي على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Dimulakan kuliah kita pada malam ini membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mati imam, seterusnya di muka masjid. Tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menaikkan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah dalam melaksanakan segala perintahnya, amalan yang Allah telah tetapkan kepada kita, ibadah yang Allah telah tetapkan kepada kita. Dan insya-Allah kita istiqamah juga dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, menuntut ilmu ini bukan satu perkara yang wajib, dan disebut dalam hadis yang Al-Quran fariidatun 'ala kulli muslim. Setiap menuntut ilmu adalah satu kewajiban, satu kefarduan ke atas orang muslim. Dan kalau kita lihat dalam kitab mustik hadis yang biasalah, kalau kita di Malaysia ni, mustika hadis ni satu kitab hadis yang hadis-hadis yang dikumpulkan daripada yang ambil daripada kitab-kitab hadis-hadis yang mutabar. Contoh Matan Al-Fa'in, hadis 40, Riyadhus Shalihin, yang itu dikumpulkan dalam satu buku yang dinamakan mustika hadis, yang biasa kita baca. Dalam diambil hadis ilmu ini dan apabila disyarahkan, apabila dihuraikan, yang dikatakan menuntut ilmu ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, ataupun lebih mudahnya ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Saya besok tuan akan mula diminta oleh lembaga zakat sama mengajar ataupun memberikan kuliah pada pusat jagaan warga emas di Jalan Kebun Kelang. Teman-teman tuan-tuan, kita dah ada satu pusat jagaan warga emas ataupun rumah orang tua. Tapi kalau yang di lembaga zakat Selangor ni, dia namanya Baitul Mawaddah. Dan mana kalau tuan-tuan pergi Jalan Kebun tu nampak signboard warga emas ni, kompleks warga emas ataupun Baitul Mawaddah. Dia punya kalau ikutkan cantik rumahnya, saya dah pergi dah, apabila saya dah pergi dah masuk situ. Memangnya di bawah selian lembaga zakat Selangor, dan tanah itu kebetulan pula diwakafkan. Yang siapa yang wakaf tuan? Datuk SUK sekarang, Datuk Usri Munawi. Dia diwakafkan pada lembaga zakat Selangor untuk naikkan pusat jagaan emas. Pusat jagaan emas ni, kalau jagaan emas dia warga emas. Dan kebetulan pula baik lembaga zakat Selangor mohon minta bantuanlah untuk saya mengajar kuliah. Tiap seminggu 2 kali, Isnin malam dengan Sabtu pagi. Pagi itu daripada 9.30 11.30. Dan
Kalau ikutkan untuk kapasiti untuk muat untuk hampir 60 orang, 60 orang. Maknanya di situ dikumpulkan mana-mana orang tua bergemas yang memang tak ada siapa yang dah nak, yang tak ada waris dan sebagainya, yang terbiar dan sebagainya. Ya, kalau ikutkan dia cukup untuk 60 orang, tapi belum sampai 60 lagi lah. Masih lagi sebab dia baru lebih kurang setahun, hampir setahun lah. Ya, dan akan datang dia akan buka lagi satu di Sepang. Dan pihak lembaga zakat Selangor mohon pada saya untuk mengajar bab fardu ain dan fardu kifayah. Itu saja. Ustaz akan mengajar fardu ain dan fardu kifayah. Sebelum ni ada orang ajar, tapi itulah kadang-kadang kita di zakat sebelumnya dia ajar, tapi nak mengajar orang-orang yang dah umur-umur ni, dewasa ni, dia lain sikit. Tapi saya tak tahulah, saya cubalah zakat. Dia panggil saya cuba nak mengajar fardu ain dan fardu kifayah. Saya tanya nak start pada balik, start pada mula. Mana nak beritahu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni kalau ikut dalam kitab dalam yang disyarahkan dalam diuraikan dalam mustikah hadis yang disebut ilmu itu dia ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ataupun disebut fardu ain dan fardu kifayah. Maka itu perkara yang wajib kita belajar. Supaya apa? Supaya kita ni dalam kita mengamalkan satu ibadah, satu perkara, kita tahu ilmu. Berbeza orang buat satu ibadah dia tak tahu ilmu. Mana kita nak melaksanakan satu ibadah itu kita kena faham, kita kena tahu. Mana jangan kita buat satu perkara yang kita tak tahu, kita buat tapi kita langsung tak tahu apa perkara itu. So pentingnya kita mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi juga ilmu-ilmu perkara-perkara yang kadang-kadang kita jarang kita bincang. Salah satunya munakahat. Yang lain tu insya-Allah dalam bab-bab fiqh yang lain tu insya-Allah lah. Kita boleh kita boleh sentiasa diulang. Tapi dalam bab munakahat dia jarang. Hanya dibincangkan, biasa dibincangkan hanya orang yang nak kahwin. Kalau ada masalah, mana di antara perkara yang kita nak bincang lah munakahat. Satu. Yang kedua di antara perkara yang kadang-kadang ilmu yang kadang-kadang jarang orang bincang, muamalat. Yang jadi muamalat pun jarang orang bincang. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita lihat tuan-tuan di Masjid Surau dah mula orang belajar muamalat. Dan salah satu juga ilmu yang dilupakan. Apa tuan ilmu yang dilupakan? Ilmu faraid. Saya rasa kat sini ada kuliah faraid dengan Ustaz Fadil Fadil Ismail dan Fadil Fadil apa? Fadil lagi satu Fadil. Ada dua kalau kita kat sini kita ada kenal Fadil Ismail yang Ustaz Fadil Ismail tu yang ada pondok Terangi. Dan Ustaz Fadil lagi Ustaz Fadil yang lebih baik itu mengajar faraid. Itu mana nak kata faraid adalah ilmu yang dilupakan. Jarang orang. Sebab apa? Kenapa kita nak mengira? Nak mengira kan? Kalau setakat suami meninggal, tinggalkan isteri, tinggalkan anak itu senang nak kira. Tapi kalau dah pelik-pelik tu, tuan-tuan, dah masuk dia punya aul apa itu rod, itu kat situ dia kepala ni dah mumet. Tak pergi kepala lah. Kat mana nak aul, kat mana nak rod. Siapa yang katakan ashabul furud, siapa yang dikatakan yang dapat ashabah al-ghaib, ashabah bil nafsi, kat situ siapa yang mahjub, yang langsung tak dapat, dia tak dapat. Pada kat situ kalau kita tak jelas kita susah. Macam baru ni ada seorang kawan saya, dia mesej saya tak lupa nak bincang tentang faraid. Alhamdulillah saya tak kata hebat sangat, taklah hebat sangat. Tapi setakat yang dah belajar tu nak mengira-ngira tu boleh lah insya-Allah dalam bab faraid. Sebab antara bab yang dilupakan adalah ilmu faraid. Tapi tuan-tuan memang tu saya mengaku lah. Bila sebut ilmu faraid ni tuan-tuan satu perkara yang memang payah sikit kalau kita nak belajar. Kalau kita tak faham. Dan memang dalam surah An-Nisa tu dah formulanya dah ada dah. Memang disebut formula-formula yang macam mana dah bagi tahu. Tapi itu yang asas. Tapi kalau bila dah sampai perkara-perkara yang jumlahnya besar, aset hartanya besar, lepas tu ada pula di bawahnya lagi-lagi ada cucu dan sebagainya, macam-macam lagi ada kan.
yang kadang-kadang kat situ kita suka nak mengira kat situ. Tuan ya, sebab tuan dan kalau tuan yang kita ni kalau rasa hartanya banyak tuan, asetnya banyak, cepat-cepatlah. Maknanya beritahu supaya nanti bila kita tak ada ni, dia tidak akan menimbulkan apa? Pertikaian. Sebab dalam bab harta ni tuan-tuan termasuk apatah lagi tanah. Tanah ni tuan-tuan, ada yang daripada dulu, contohlah saya ambil pada tahun 80-an bergaduh sampai sekarang masih lagi apa? Bergaduh. Tak selesai juga masalah adik-adik tu. Masih lagi macam dua kawan saya pernah tahun 2004 ada orang wakafkan tanah. Ada orang wakafkan tanah. Untuk cakap ustaz, ambillah tanah ni buatkan apa? Untuk dinaikkanlah mahat tahfiz. Okeylah. Dan rancang-rancang semua jalan saja. Kebetulan jalan tu terkena pula dengan dia punya saudara mara. Cuma nak minta jalan saja, bukan nak minta tanah tu. Minta jalan sikitlah, bagilah sikit tu, ataupun nanti dia orang akan ni lah bayar ke apa kan. Tak boleh. Yang mana kat situ kawan saya dah susah lah. Wakaf dah. Dah orang dah wakafkan, tapi sebabkan tanah tu tanah untuk untuk dibuat jalan tu tidak dibenarkan, dan sama ada nak undi ke tanah, dalas tak jadi buat kat situ. Tapi alhamdulillah, sebabkan niat kita baik, dapat tahfiz, dapat pula orang wakaf mula dijerap, dapat pula wakaf di Bukit Keram Rayung Ahmad sekarang. Tapi alhamdulillah, ada duit Rayung tu dapat lagi tanah, ada orang wakafkan, ada orang wakafkan untuk naikkan mahat tahfiz dan sebagainya. Sebab tuan, kalau nak wakaf pun selesaikan awal-awal. Maklumkan kepada waris anak supaya dia tidak akan timbul di kemudian hari. Sebab dalam wakaf ni kadang-kadang pun masalah juga tuan. Kalau dia tidak diberi maklum kepada keluarga, anak dan sebagainya. Itu sebagai perkara-perkara ilmu yang kita perlu belajar, kita tahu mudah-mudahan kita sama-sama lah. Setiap kuliah yang ada yang dianjurkan pada masjid adalah sama-sama kita mengimarahkan. Apabila kita mengimarahkan tuan-tuan, insya-Allah apabila masjid itu diimarahkan, insya-Allah Allah akan turunkan rahmat kepada penduduk kita di kampung ni, khusus di kampung sini insya-Allah. Tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala itu sebagai mukadimah kita pada malam ini, dan insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung balik dalam perbincangan kita dalam bab munakahat ataupun bab masih lagi dalam bab perwalian. Dalam bab perwalian masih lagi kita bincang, dan suka saya nak bincang berkaitan tentang wali. Yang minggu lepas kita ada sebut tentang bagaimana seorang yang hukum seorang perempuan yang berkahwin tanpa wali. Maksudnya kalau dia seorang itu bernikah tanpa wali, nikahnya tidak sah, ataupun kita sebut nikah fasid, nikahnya rosak. Bila nikahnya rosak, maka pernikahan itu perlu difarakkan, perlu dibatalkan. Dan dari segi undang-undang, bila kita mendapati satu pernikahan itu tidak sah, maka kita akan panjangkan mahkamah untuk batalkan atau memfarakkan pernikahan. Dan lepas tu kita akan nikahkan balik mengikut wali yang sedia ada. Dan sebelum ini saya rasa saya dah sebut, salah satu kalau di daerah Kuala Langat, kita pernah farakkan, kita pernah batalkan 3 orang adik-beradik perempuan pernikahan mereka. Dan 3 orang adik-beradik terpaksa kita batalkan pernikahan ini atas sebab yang kenapa tuan-tuan? Ayahnya memang dah meninggal, memang tak ada. Dan ketiga-tiga adik perempuan ini diwalikan oleh abang kandung. Tadi bukan abang kandung pun termasuk dalam bab wali. Dalam turutan wali. Tetapi memandangkan ada yang lebih lagi layak. Rupa-rupanya atuknya, datuknya masih ada lagi.
Ini yang kes yang berlaku di Kuala Lumpur pada tahun, tak silap saya, pada tahun 2008. Ya, baru nak kira tak lama baru juga lah. Baru hampir 10 tahun lah. 8 lebih kurang 6 tahun, 7 tahun gitu lah. 2008. Kita dapat tahu setelah ahli keluarga maklumkan bahawa ketiga-tiga ni dinikahkan oleh abang kandung, sedangkan pada masa itu datuk kandung, datuk sebenar, mana ayah kepada ayahnya masih ada lagi. Cuma ada konflik keluarga. Maknanya pihak adik-beradik ini dia tidak maklumkan kepada juru nikah kawasan Korea itu, yang mengatakan bahawa sebenarnya dia ada datuk, masih ada datuk lagi sebelah ayah. Dan apabila juru nikah pada tahu dia sangat keluarga dia, walaupun dia kuliah situ, tapi kadang-kadang lah juru nikah dia ada yang tahu. Mana daripada dia tahu lah semua, tapi ada setengah kita tahu. Tapi yang dimaklumkan cuma dimaklumkan dia tidak ada wali. Dia tak ada sama ayah yang meninggal, datuk pun tak ada, mana turun kepada abang. Mana dah betul-betul kalau ikutkan. Tapi manakala dia tidak beritahu keadaan sebenar, rupa-rupanya ada datuk lagi. Dan bila kita siasat-siasat betul, datuk ada lagi. Maka kita panggil balik semua ketiga-tiga ni, kita bantah. Yang 2 orang dah ada anak, yang seorang baru kahwin, dia belum ada nanti. Tapi menangkan yang memandangkan kes ini, tuan-tuan, dia tahu dia ada datuk, tapi dia tak beritahu. Maknanya anak yang lahir itu dia tidak dianggap sebagai anak watik syubhat. Dia sanggup menipu. Anak itu boleh dianggap sebagai anak tidak sah taraf. Yang dikatakan anak itu sebagai watik syubhat, maknanya persetubuhan yang sama-sama, sekiranya dia tak tahu, memang betul dia tak tahu langsung bahawa datuk masih ada lagi. Dan cari-cari memang tak jumpa dan sebagainya, memang apa ni? Contohnya memang dah meninggal tapi tak tahu lah, tak pernah jumpa, itu tak apa. Tapi dia tahu, cuma dia senyap saja sebab ada masalah keluarga dan sebagainya. Tapi terpaksa kita batalkan, dan anak yang ada itu dianggap sebagai anak tidak sah. Sebab mereka merancang sendiri. Melainkan memang orang tak tahu. Tak tahu je. Rupanya dia memang tak tahu bahawa nikah itu tak sah. Tapi rupanya nikah tak sah. Itu masih lagi kita ibaratkan sebagai nikah fasid, dan anak yang lahir itu sebagai watik syubhat, dan masih lagi boleh dinasabkan kepada bapa dia. Sama ada lelaki atau perempuan, masih lagi dia boleh bintikan kepada ayah dia. Itu dampak perwalian yang kadang-kadang ada setengahnya mereka mengambil remeh dalam bab perwalian. Dan saya cuba nak bawa tuan-tuan sedikit lah, tentang kita belajar sikit. Di samping kita belajar hukum hakam dalam bab fiqh, kita cuba buka dari segi undang-undang. Tuan-tuan boleh tuan-tuan baca undang-undang untuk pemahaman kita sedikit lah. Ini buku enakmen kita untuk enakmen undang-undang keluarga Islam. Tuan-tuan warna ini pun dah lama, tuan, ini cerita lama. Kalau yang baru tu warna hijau sikit lah, cantik sikit lah. Enakmen undang-undang keluarga Islam Selangor 2003. Kenapa 2003 tuan-tuan? Sebab dipinda. Mana kita dah pinda 2003 tu kita pinda, maknanya yang terkini 2003. Sebelum ni enakmen undang-undang keluarga Islam Selangor 1989. Pada tahun 1989 sampailah 2003 baru kita dipindakan undang-undang. Maka dikeluarkan 2003. Contohlah kalau 2016 tahun depan ada pula pindaan di segi undang-undang, maka dia akan ubah. Undang-undang Islam Selangor 2016 contohlah, kalau ada. Mana kalau dipindah lah. Okey. Mana nak tuan-tuan? Ada segi buku enakmen ni saya nak cuba bawa tuan-tuan dalam bab yang mengatakan dalam bab perwalian, dalam bab permohonan, dalam membabkan tentang perkahwinan. Saya nak bawa 2 section yang berkaitan dalam undang-undang misalnya. Okey. Satu section 7. Section 7 enakmen undang-undang keluarga Islam Selangor.
orang yang boleh mengakad nikahkan perkawinan. Tajuk dia orang yang boleh mengakadkan perkawinan. 7-1. Sesuatu perkawinan di negeri Selangor hendaklah mengikut peruntukan elemen ini dan hendaklah diakad nikahkan mengikut hukum syarak. Dari segi undang-undang tersebut, ya, mana nak beritahu dalam satu perkawinan pernikahan itu khusus kalau disebut dalam negeri Selangor, hendaklah akad nikah itu mengikut hukum syarak. Disebut hukum syarak. Kalau kita lihat dari segi tafsiran, ada tafsiran tuan. Kalau kita belajar dalam bab undang-undang ni, elemen ni dia ada sebut tentang apa itu hukum syarak. Hukum syarak ni terbagi kepada yang disebut di sini, artinya hukum syarak mengikut mazhab Syafi'i atau mengikut mana-mana satu mazhab Maliki, Hanafi atau apa Hambali. Kita utamakan dulu mazhab Syafi'i ataupun kita boleh mengikut mana-mana mazhab yang lain. Yang tiga mana kita ada 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Tapi dalam keadaan kita di Malaysia, khususnya di Malaysia, kita lebih mengambil berpegang kepada mazhab Syafi'i. Itu sebab dalam hukum syarak, mana disebut sini, ya, mesti mengikut hukum syarak. Ambil dalam segi nak menentukan, kita kena ambil pendapat Imam Syafi'i dulu. Lepas tu boleh ambil pendapat yang lain, ya. Pertama, yang boleh mengakad nikahkan wali di hadapan pendaftar. Segi undang. Siapa wali? Contoh ayah dia ada, maka ayah dia akan menikahkan anaknya di hadapan pendaftar. Maksud pendaftar juru nikah. Juru nikah. Pendaftar itu bahasa segi undang-undang. Pendaftar nikah. Ya, untuk makluman tuan, pendaftar ni dilantik oleh sultan. Di bawah Seksyen 28. Itu bidang kuasa. Bawah Seksyen 28, pertama Sultan Selangor, khususnya Sultan Selangor akan melantik ketua pendaftar. Sekarang kalau ikutkan kita tak ada ketua pendaftar yang untuk makluman imam. Kita punya ketua pendaftar yang nama Tuan Haji Alwi bin Parman dah bersalin. Mana dah bersalin bermula pada hari, kalau ikutkan hari Ahad tu dia dah bersalin. Dan hari Isnin yang baru ni baru kita buat di majlis perpisahan. Mana sebab sementara waktu ni Selangor tak ada ketua pendaftar, belum dilantik yang baru. Sebab apa? Sebab bila kita nak melantik ketua pendaftar yang baru, mana kita akan naikkan namanya dan panjangkan dapatkan kelulusan dan perkenan daripada tuan. Mana kalau ikut Seksyen 28 tu yang boleh melantik ketua pendaftar nikah cerai rujuk negeri Selangor adalah sultan. Yang mana sultan sekarang lah, dia kena melantik ketua pendaftar. Dan ketua pendaftar ni akan memantau, menyelia. Dia tidak melantik pendaftar ni. Dia tak, ketua pendaftar bukan melantik juru nikah atau pendaftar nikah macam di pejabat agama dan sebagainya. Dia hanya memantau dan menyelia. Yang melantik tetap juga adalah Sultan Dunia yang Maha Mulia Sultan. Dia akan melantik ketua pendaftar, sultan juga melantik pendaftar kanan, pendaftar dan penolong pendaftar juru nikah juga dilantik oleh sultan di bawah kuasa ataupun yang diperuntukkan di bawah undang-undang, di bawah Seksyen 28 Amendment Undang-Undang Mahkamah Selangor. Disebut pendaftar itu. Maknanya yang pertama, wali itu yang akan menikahkan di hadapan pendaftar. Itu segi undang. Walaupun wali itu dia dikuasa untuk mengakad nikahkan, menjadi menikahkan, tapi dari segi undang-undang mesti ada pendaftar di situ. Contoh, ada seorang wali nak nikahkan anak dia, ayah dia nak nikahkan anak, saksi pun dah ada, pengantin lelaki dah ada, pengantin perempuan pun dah ada. Tapi kalau tak ada pendaftar di situ, pendaftar nikah ataupun juru nikah, pernikahan tidak boleh dijalani. Itu segi undang-undang. Tapi kalau dari segi hukum dah betul-betul sahlah, dah cukup hukum dia. Tapi segi undang nikahnya macam mana? Tidak boleh didaftarkan, itu saja. Boleh didaftarkan selepas mengikut didenda dan sebagainya. Kalau kita ikut peraturan, itu dalam perbincangan yang lain. Itu dia akan masuk bab dalam
pendaftaran perkawinan, melibatkan pernikahan yang tidak mendapat kebenaran ataupun pernikahan yang tidak diakad nikahkan di hadapan pendaftar. Mana yang pertama, wali di hadapan pendaftar. Yang satu. B, yang boleh mengakad nikahkan wakil wali di hadapan dengan kebenaran pendaftar. Maknanya bukan wali itu sendiri yang menikahkan, tapi wali itu mewakilkan orang lain untuk mengakad nikahkan anak dia. Contohnya siapa tuan-tuan? Yang ni dia belum masuk lagi juru nikah. Tak saya tengok nombor macam nombor jais, tapi lain tak. Boleh juga malam-malam jais telefon. Okey. Yang disebut wali mewakilkan wali di hadapan wakil wali mengakad nikahkan di hadapan pendaftar. Maknanya yang dimasukkan di sini bukan juru nikah. Yang dimasukkan di sini ialah contohnya wali ayah, dia mewakilkan orang lain. Contoh, saya sebagai wali, saya sebagai wali ayah, anak saya nak kahwin, tapi saya tak nak nikahkan. Saya bukan saya nak kebetulan kat kampung saya tu ada juru nikah. Contoh nama juru nikahnya Haji Abu contoh. Tapi saya tak suruh Haji Abu tu menikahkan anak saya. Saya tak wakilkan, tapi saya mewakilkan orang lain. Contoh, saya kebetulan kat kampung tu ada kiai. Ada kiai seorang. Saya jumpa kiai apa ni? Pak Kiai, tolong nikahkan anak saya. Saya nak wakilkan kepada Pak Kiai untuk mengakad nikahkan anak saya. Bukan, tapi kan betul-betul tuan dalam wakil wali jangan tersalah sebut. Pak Kiai, saya nikahkan Pak Kiai dengan anak saya. Itu dah wakil wali itu. Itu dah apa? Itu dah wali nikahkan anak-anak. Berhati-hati dalam bab wakil wali. Sebab kadang-kadang kalau dulu bila saya suka juga, bila wali itu nak nikah anak wakil wali pada saya suruh wakilkan sendiri. Mana dia baca sendiri. Tapi bila saya suruh dia baca sendiri, ramai yang wali bila dia baca nak wakilkan kepada saya, dia tak sebut wakil pada saya. Ustaz, dengan ini saya nikahkan Ustaz dengan anak saya. Saya baik kan? Saya tak jawab kabul. Kalau saya jawab kabul, aku terima nikahnya. Alhamdulillah. Sebab kalau bila dalam kes wali itu nak wakalah wali atau wakil wali kepada saya baca dia ikut. Contoh, maknanya saya akan serahkan kepada Pak Kiai untuk saya wakilkan kepada Pak Kiai untuk nikahkan anak saya di hadapan juru nikah yang sedia ada. Itu pun boleh, tak ada masalah. Tak semestinya kepada juru nikah. Macam kes pernah berlaku, saya lupa tahun berapa, sewaktu Sultan sekarang ni, Sultan Syarifuddin Idrishad, tak silap saya adik dia ke satu yang kahwin. Sepatutnya dia sebagai wali lah, sebab ayahnya dah tak ada, almarhum Sultan Syarifuddin dah tak ada. Pernikahan itu berlaku di Masjid KLI. Masjid KLI. Tapi tuanku tak turun, tak ada masa nikah. Tapi tuanku mewakilkan kepada mufti masa itu. Tuanku wakilkan kepada mufti. Untuk maklumat tuan-tuan, mufti tidak ada kuasa, bukan tidak kuasa lah, maknanya tidak dilantik sebagai pendaftar nikah. Tuanku tidak dilantik sebagai pendaftar nikah. Mana bila mufti nak nikahkan kerabat, saya ada tuanku ada tuanku. Masa itu yang menjadi pendaftarnya adalah Qadi daerah Sepang. Sebab KLA di bawah Sepang. Maka Qadi di Pejabat Agama Islam daerah Sepang, Qadi turun sebagai pendaftar di situ. Tapi yang menikahkan, yang mengakad nikahkan adalah Datuk Mufti Islam. Itu yang dimasukkan yang tadi itu.
ya wakil wali mengakad nikahkan di hadapan pendaftar. Itu maksudnya itu, ya. Mana boleh satu-satu, ya satu. Yang ketiga yang boleh mengakad nikahkan ialah pendaftar itu sebagai wakil wali. Ini yang biasa. Juru nikah itu bertindak sebagai wakil wali. Ini biasalah yang tuan-tuan kalau yang bila anak nak nikah, ya bila jumpa juru nikah di rumah, ya kalau boleh biasa juru nikah kan tanyalah kalau pendaftar nikah apa dia akan tanya. Okey, ni masa majlis ni siapa yang nak nikahkan ni? Ya, ayah ini dia nak nikahkan. Oh tak ada, maaf. Saya tak mampu lah nak nikahkan anak saya. Maka saya serahkanlah, saya wakilkan imam untuk mengakad nikahkan anak saya. Ini yang biasa yang dilakukanlah. Yang dua ni yang tadi yang saya sebut tadi, yang nombor dua tu jarang berlaku, tapi ada. Ya, dia nak wakilkan. Ya, ataupun kes-kes yang kedua tadi ada juga yang kes-kes yang juru. Kalau saya beri penerangan kepada juru nikah di Selangor ni, ada juru nikah yang tanya pada saya, Ustaz, dulu dia duduk contohlah, dia duduk suri ceding hampir 20 tahun, contoh, duduk suri ceding 20 tahun. Maknanya dah kenal dengan imam tu dah biasa. Anak-anak yang sebelum ni pun dah banyakkan imam tu yang nikahkan. Kebetulan pula dibuat rumah baru di Jenjaru contoh, di Jenjaru sebelah, ya. Kat sini rumahnya taklah besar sangat, tapi Jenjaru besar, tanah besar, tempatnya kat situ. Pindah Jenjaru dekat 2 tahun, 3 tahun, anak bongsu nak kahwin yang perempuan. Okey. Bila dah masuk kawasan Jenjaru, dia dah masuk Korea yang lain. Dia dah walaupun sebelah-sebelah, tapi Koreanya dah lain, kampungnya dah lain, masjidnya pun dah lain. Maknanya yang wali ni akan berurusan dengan siapa? Juru nikah jauh. Dia akan mana rezeki urusan nak nikah tu, dia akan berurusan dengan juru nikah jauh, kalau pendaftar nikah jauh. Okey, tapi dia nak kalau boleh yang menikahkan anak dia ni bukan juru nikah jauh. Dia nak juru nikah daripada Seri Teding, memandangkan daripada anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, semua yang nikahkan adalah juru nikah Seri Teding. Mana kalau boleh yang bongsu ni pun dia nak juru nikah Seri Teding. Sebab terlampau rapat. Kalau boleh dia tak nak, kalau boleh dia nak anak yang semua anak yang 4 orang perempuan ni semua yang nikah oleh juru nikah Seri Teding. Contohnya. Ataupun kita tahu pada juru nikah Jenjaru, okey mak, boleh tak sekarang ni anak saya nak kahwin, nombor khusus yang sebelum ni yang anak atas yang nikah semua yang nikahkan juru nikah Seri Teding. Tapi kalau boleh saya naklah juga, kalau boleh yang bongsu ni pun juru nikah Seri Teding juga. Kadang-kadang ada yang juru nikah yang cepat sensitif, ada boleh. Takkanlah macam tu, sekarang dah pun jarum dah contoh lah kan. Tak boleh, tapi tak ada lah tak ada macam tu. Contoh, maknanya dia nak nikah juru nikah Seri Teding. Maknanya kat situ juru nikah Jenjaru boleh membenarkan. Boleh membenarkan juru nikah Seri Teding untuk mengakad nikahkan. Tapi bukan bertindak sebagai pendaftar. Mana masa nikah tu juru nikah Jenjaru kena ada di masa majlis, tapi yang mengakad nikahkan adalah satu juru nikah Seri Teding. Dia hadapan pendaftar, penolong pendaftar Jenjaru. Boleh je, tak masalah. Ini di hadapan penolong pendaftar Jenjaru. Mana tak ada masalah. Itu yang dimasukkan tadi yang B tadi. Ataupun kalau dia dah pindah Jenjaru, misalkan kita apalah anak yang memusuni yang sebelum ni juru nikah Seri Teding yang nikahkan yang maksudnya tak apalah, biarlah juru nikah Jenjaru yang nikahkan maknanya nombor 3 tadi. Itu yang masukkan nombor 3, wali mewakilkan wali kepada pendaftar. Maknanya 3 orang yang boleh mengakad nikahkan dari segi undang-undang. Tanya, jelas tuan? Itu undang-undang tuan. Ini belajar sikit undang-undang.
sedekah aja okey lah. Nanti kalau tuan-tuan mana tahu pergi mana-mana, contohlah pergi Shah Alam, pergi Sabah Penang, tuan nampak macam ni kebetulan dah belajar undang-undang dengan saya. Pergi jumpa jurunikah, nak tanya ini jurunikah ke wakil wali. Mereka undang-undang saya setuju, saya belajar. Kejut imam tu. Imam terkejut. Ini siapa aja? Belajar undang-undang belajar undang-undang itu bagi ilmu tuan Kenapa tuan-tuan? Saya suka berkongsi tentang undang-undang. Kenapa? Saya untuk tuan-tuan nak faham tentang undang-undang tentang salah satu pemuda yang muda. Saya berkhidmat sebagai pendaftar nikah ni hampir 14 tahun. Tempoh 11 tahun saya bertugas sebagai pendaftar nikah, baru saya berani nak cerita undang-undang. Baru saya boleh faham tentang undang-undang dan saya memberikan penjelasan kepada seluruh juru nikah negeri Selangor. Saya pergi ke daerah-daerah, beri penjelasan, beri penerangan kepada juru-juru negeri Selangor untuk memahami undang-undang. Sebab apa kita takut mereka tak faham, tak jelas dari segi undang-undang yang berkaitan tentang perkahwinan, tentang pernikahan. Sebab walaupun di segi hukum ada, tapi undang-undang pun kita kena kaitkan. Itu saya setuju. Yang kedua saya nak bawa tuan di bawah Seksyen 13 yang ada kaitan dengan wali. Di bawah Seksyen 13 disebut di situ tajuknya persetujuan dikehendaki. Persetujuan dikehendaki. Di bawah Seksyen 13 sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah ancaman ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu telah bersetuju terhadapnya dan sama ada wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut hukum syarak. Satu perkahwinan mesti mendapat persetujuan pertama kedua-dua belah pihak. Ada lelaki dan perempuan, mesti ada kedua-dua pihak itu bersetuju nak berkahwin. Macam mana nak buktikan mereka bersetuju tuan-tuan? Melalui apa? Borang yang telah kita sediakan. Itu segi pentadbiran segi prosedur. Apa bukti dia bersetuju? Isi borang. Cukup ke isi borang tak cukup lagi? Dia tanda tangan aku baru dia nak berkahwin dan segala apa keterangan yang diberikan dalam borang itu adalah apa? Benar. Kita biasa tak jadi saksi borang. Siapa pernah jadi saksi borang? Kalau ada orang nak kahwin kan, Ibu Haji, ni anaknya nak kahwin, boleh tak jadi saksi? Saksi apa? Saksi borang. Naklah saksi borang. Saksi borang tak ada apa-apa, saksi nikah naklah. Sebab saksi nikah ada apa-apa? RM20. RM20 ke RM10? RM20. Kalau saksi borang tak ada imam tak adalah. Kalau saksi nikah tu adalah RM20 dah dapat RM20 Itu kalau satu. Kalau masa nikah tu ada 4 orang, tak RM80 tuan. Itu yang kadang-kadang tuan, saya kadang-kadang geli juga tuan, geli lah, kelakar juga lah. Pernah saya nikah, orang nikah. Dan kita lupa. Saya jaranglah bila saya nikah orang, saya minta duit sanggup hati tu kan tadi, sanggup hati juru nikah yang 160 saya jaranglah tapi biasanya jangan tahu lah dapat terus lepas nikah ustaz dia punya apa dia daftarnya tapi lah. Dan saya pun tak tengok pun, saya tak dapat buka ni berapa ya tak cukup tak RM10 tak cukup. Jaranglah kita cek. Kalau lebih ya alhamdulillah, kalau kurang pun astagfirullah. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Saya pernah nikahkan tentang pengalaman saya dah. Pernah saya nikahkan, ada orang bagi 1,000, buka-buka 1,000 mam, alhamdulillah 1,000 rezeki lah. Ada juga kalau ikutkan 100, kalau tolak kalau ikutkan juru nikahnya dapat 100. Ada juga RM50 je, mana kurang apa? 50. Ada yang kadang-kadang bagi sampul dah cantik dah, tapi buka RM20 je untuk surat nikah. Mana untuk juru nikah pun tak ada. Itu apa? Mukhlisin ala huddi. Ikhlas. Ada juga itu. Okay.
Kadang-kadang kita lupa lah dia bagi kita pun nak tanya Pak, jadi kadang-kadang kita bagi tahu kalau boleh bagi kepada kita hanya 120 aja kalau boleh. 100 untuk juru nikah, 20 untuk bayar surat nikah. Yang mana yang lagi 40 tu bagi, maknanya minta pengantin bagi kepada apa? Saksi. Ada yang kadang-kadang dibagi terus 160. Saya pun bukan nak tengok kan, terus bukan balik. Ya, kita ada hal tu balik. Ada yang telefon saksi. Ustaz, minta maaf Ustaz. Tadi sepatutnya saya dapat RM20 Ustaz. Tapi tak dapat. Nanti boleh bagi Ustaz. Boleh, hari itu pula saya akan jawab balik. Nanti saya bagilah RM20. Ada juga macam tu. Macam-macam tak apalah. Itu hak dia, kita bagilah. Itu dari segi mana nak beritahu tuan-tuan. Nak beritahu siapa yang menjadi orang saksi itu dia akan membuat satu pengakuan dalam orang itu. Kerana segala keterangan yang diberikan adalah apa? Benar dan bukan palsu, sebab dia tertakluk di bawah Seksyen 38 akuan palsu. Sebab kalau dia buat akuan salah, dia boleh dipindahkan tindakan undang-undang. Alhamdulillah, itu lihat sebentar untuk azan isya. Namun wali kena isi dan dia kena tanda tangan. Maknanya tanda tangan mengatakan dia bersetuju. Dan kalau ikutkan kita ada, kalau yang perempuan dia ada 2 orang. Satu yang dipanggil orang 2C, satu yang dipanggil orang 2D. Kalau lelaki dia satu je, orang 2A untuk pronoun berkahwin. Tapi bagi perempuan dia kena isi 2 orang. Satu 2C untuk isi untuk permohonan diri dia dengan saksi. Dan dari satu orang 2D itu jadi melibatkan tentang persetujuan wali, dan di bawah itu melibatkan perwakilan wali. Dan untuk maklumat tuan-tuan, setiap orang yang dikeluarkan bukan saja-saja tuan-tuan. Orang yang dikeluarkan dia adalah orang yang telah mengikut seksyen-seksyen yang berkaitan. Contoh tadi orang 2D itu dia ada berkaitan dengan seksyen 13 ni, melibatkan tentang persetujuan wali dan wakil wali. Sebab kita keluarkan orang. Mana bukan saja-saja okey, nak keluarkan orang ni, keluarkan orang. Tak. Kalau undang-undang ada, baru kita keluarkan orang. Kalau undang-undang tak sebut, dia tak akan keluarkan orang. Sebab apa setiap orang ni, sebab dalam di samping kita ada undang-undang yang melibatkan tentang undang-undang keluarga ni, dia ada lagi satu menerangkan tentang orang, disebut kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah orang dan sebagainya. Sebab dalam bab orang ni tuan-tuan, contoh 1989 yang saya kata tadi mula-mula, bila dipindah kepada tahun 2003, mana borang-borang yang telah guna sebelum tu, daripada tahun 1989 sampailah 2003, mana masuk 2003 yang baru, undang-undang yang baru, mana borang-borang yang dulu dibatalkan, dimasukkan. Maka kita akan gunakan borang-borang yang baru mengikut amendment yang dipindah. Dan kalau guna juga, mana tak sah, tak legal dari segi undang-undang. Seterusnya B, hakim syar'i yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak perempuan itu bermastautin, atau seorang yang diberi kuasa secara am atau khas bagi maksud itu oleh hakim syar'i telah ataupun selepas penyiasatan wajar di hadapan semua pihak yang berkenaan memberikan persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakad nikahkan oleh wali raja mengikut hukum syarak. Persetujuan tersebut boleh diberi jika perempuan janda mempunyai wali dari nasab mengikut hukum syarak, atau jika wali tidak dapat ditemui, atau jika wali enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi. Seksyen 13B ini maksud dia mana-mana perkahwinan ataupun seorang perempuan yang tidak ada wali, maka dalam kes ini dia akan terus berpindah kepada hakim syar'i, hakim mahkamah. Mana hakim mahkamah dia akan membuat satu penyiasatan, dia akan bicara di mahkamah. Dia mengatakan bahawa wanita ini, perempuan ini tak ada wali, sama ada wali dia memang tak ada, ataupun anak tidak sah taraf, ataupun disebut anak luar nikah, ataupun wali enggan.
walinya ada, tapi walinya ingkar, tak nak jadi wali, maka yang tugas ini diambil oleh siapa? Oleh hakim mahkamah. Mana hakim mahkamah dia akan panggil pihak-pihak yang terlibat. Contoh dia panggil pihak perempuan, panggil pihak bakal pengantin lelaki, panggil contoh kalau wali yang kan dipanggil wali itu betul ke enggan. Ya, kalau betul enggan, dia beri keterangan apa sebab dia enggan. Sebab apa? Sebab anaknya kahwin dengan contoh lelakinya tak sepupu. Ya. Hakim akan tengok betul dia tak kufu, betul dia tak kafa'ah. Kan? Sesat rupanya tak timbul masalah kufu ke tak kufu. Cuma apa? Cuma pihak pengantin lakinya tak ada apa? Tak ada saik. Yang dia sempah. Pun ada juga tuan-tuan. Bukan tu. Sebab kain tu je. Mana itu bukan satu apa? Satu alasan yang apa? Kukuh. Alasan yang kukuh. Tak boleh. Maka akan tolak. Tapi tanya lagi, encik setuju ke anak encik nak kahwin? Saya tetap tak setuju. Maka kalau alasannya tak munasabah, tak mengikut apa yang dilandaskan oleh syarak, maka hakim dengan kuasa dia boleh membenarkan anak perempuan yang berkahwin menggunakan wali apa? Wali hakim ataupun wali raja atas sebab alasan tidak kukuh ataupun tidak mencukupi. Itu kuasa wali hakim ataupun wali raja. Itu dalam perwalian kita. Ya, mana nak beritahu kepada tuan-tuan, maknanya dalam bab wali ini juga kita bukan setakat dalam hukum fiqh kita sebut, termasuk juga dalam undang-undang. Mana benda ni berjalan serentak. Mana kita tak boleh sesuka hati dia langgar. Apatah lagi dalam kes-kes yang apa? Yang kadang-kadang banyak kes-kes yang bila dia nak kahwin, dia terus lari. Itu yang kadang-kadang mereka tak jelas. Dia tak tahu balik dia nak nikah. Siasat-siasat punya nikahnya tak sah. Mungkin ada faktor-faktor yang lain. Gunakan wali yang tidak iktiraf. Cakap wali hakim, rupanya bukan wali hakim. Banyak bukan. Banyak kes-kes yang disekat dinikah dengan wali hakim. Bila kita siasat-siasat, rupanya orang itu bukan wali hakim. Dia cuma wali biasa je. Dia tak ada wali pun. Dia cuma pakai ambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Itu orang bisnes tu. Banyak sekarang tanya yang buat sedikit dalam dalam pernikahan sedikit ni terlampau banyak sekarang. Oleh itu tuan berhati-hatilah. Kalau dah nak kahwin juga tuan ada masalah, tuan yang pergi aja dulu. Pergi jaga agama. Saya nak kahwin tapi saya ada masalah situ. Dan insya-Allah jaga agama, jabatan agama dia akan bantu. Kita akan bantu. Cuma kena sabar. Banyak yang tuan jumpa kita kalau dia tak sabar. Bila tak sabar, apatah lagi nak masuk mahkamah dan sebagainya, itu yang kadang-kadang lari. Pergi Thailand, kalau pergi Thailand betul-betul tak apa. Masuk pergi nikah kat majlis agama Islam yang betul-betul tak apa. Ini pergi yang tak tentu, kat Tongkang, tak masuk pun Thailand, nikah kat Padang Besar Perlis, banyak. Dia cakap nikah kat Thailand. Bila kita siasat-siasat, rupanya tak nikah kat Thailand, cuma kat sepadan aja, Padang Besar. Dia cakap nikah Thailand masuk ke Padang Besar. Tak boleh tuan. Walaupun dia di Thailand tu dia sebagai wali, ada tauliah wali raja, wali hakim, ataupun disebut di sana wali am. Apabila dia masuk ke Perlis, Padang Besar, terbatal dia punya apa? Kuasa. Sebab kuasa itu hanya di Thailand saja. Tapi bila masuk je sepadan dan masuk border Perlis, dia dah tak boleh. Sebab apa? Yang di Perlis ada wali hakim yang diganti oleh Sultan ataupun apa? Tuanku di negeri Perlis, Sultan Perlis. Sebab itu yang kadang-kadang banyak berlaku bila kita siasat-siasat, kita tanya rupanya tak sah, kita batalkan dan nikahkan balik. Itu yang kadang-kadang kita dalam bab ni kita rasa macam macam tak ada apa-apa, tapi bila kita tengok betul dalam bab wali ni, khususnya dalam bab wali ni, apatah lagi pernikahan luar negara dan sebagainya, dia akan menjadi satu perkara yang kadang-kadang boleh memeningkan pada kita kalau kita tak faham betul. Itu sebab kita kadang-kadang bila contohlah saya siasat,
Dia tak menjadi tuan. Apabila pergi mahkamah, kita panggil apabila kita dah panggil ke mahkamah, pihak mahkamah akan panggil kita balik. Apa yang mengatakan bahawa tuan nyiasat bahawa nikah tak sah, kita baru hujahlah. Macam ni. Baru hakim memutuskan bahawa pernikahan itu tidak sah dan boleh difarakkan, dan kita nikahkan balik mengikut wali yang sedia ada atau wali asal. Itu yang kadang-kadang tuan dalam bab wali ini kita hadapi berat, dan jangan kita rasa bab wali ini kita pandang remeh. Ya, khusus dalam bab pernikahan atau perkahwinan. Tuan, wallahu a'lam. Sebelum saya tamatkan, ada apa-apa persoalan dalam bab perwalian ini? Nak tanya? Sebab saya pernah pun biar kita jelas tentang bab wali. Tak nak nanti kita masih lagi sama-sama dalam perbincangan dalam bab wali. Tuan ya? Okey. Dan lagi satu tuan-tuan, dalam bab wali ini kita kena faham tentang turutan wali. Ya, kat situ pun kita kena faham. Ya. Pakcik dengan adik. Siapa yang kena dulu? Adik 15 tahun, pakcik 50 tahun. Adik tu dah balik. Adik 15 tahun tapi dia dah balik. Ada pakcik 50 tahun. Siapa yang jadi wali tuan? Adik ke pakcik? Adik. Walaupun adik itu baru 15 tahun, tapi syaratnya dah ada. Sebab apa? Dah balik. Maka dia boleh menjadi wali. Walaupun umurnya baru 15 tahun, tapi syaratnya balik. Tapi kalau dia 15 tahun tak balik lagi, ya, maka kita boleh terus menggunakan pakcik. Tapi kalau dia 15 tahun dah balik, maka adik lebih layak daripada pakcik. Walaupun pakciknya dah berumur 50 tahun. Sebab itu juga yang kadang-kadang berlaku, ya. Kebanyakan mereka tak faham dari segi turutan. Bahkan kadang-kadang diambil, kita cek, kalau tak betul-betul dan ceknya, tanya, kita dah luluskan satu pernikahan, lepas tu wali yang sedia ada menikahkan, kita gunakan wali yang lain. Yang sebab dalam bab wali ni memang kalau saya sendiri sebagai pendaftar, saya akan tengok betul. Kita pasti betul, tanya betul, dah rasa puas hati, barulah kita keluarkan kebenaran, barulah kita lulus dan bolehlah kita berkahwin. Sebab itu dalam undang-undang ada satu peruntukan di bawah seksyen 17 disebut setelah pendaftar berpuas hati, pendaftar hendaklah mengeluarkan kebenaran berkahwin. Kuncinya pendaftar berpuas hati. Puas hati dari segi apa? Pertama, puas hati dari segi hukum syarak. Yang kedua, puas hati dari segi prosedur yang telah ditetapkan dan kita akan keluarkan. Barulah kita berkahwin. Kitanya itu saja. Ya, sekali satu pertanyaan yang boleh saya berikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama, dan insyaAllah kita akan sambung pada yang akan datang, dan kita sampaikanlah kepada orang yang tidak hadir pada malam ini. Dan insyaAllah ilmu yang ada ni kita sampaikan dan akan bermanfaat kepada orang lain, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa shifaan min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah